Kalau tengok daripada squad semasa, aku tak nampak actually banyak perubahan yang berlaku untuk Leverkusen. Aku rasa mereka still mengekalkan mereka punya squad core kan. Kalau Florian Wirtz kita nampak, Jonathan Tah yang all over the transfer window link dengan Bayern Munich, finally tak jadi pindah pun. Dan aku rasa Frimpong lah, Jeremy Frimpong yang juga Grimaldo pun sama link dengan Barcelona, link dengan Manchester City, link dengan Manchester United. So nampak mereka kekalkan squad core mereka, tak banyak yang berubah. Kemudiannya membawa masuk aku rasa pemain yang sama juga, pemain yang tak lah ada nama sangat. Martin Terrier daripada Rennes, Alex Garcia daripada Girona one of the best team season lepas juga. So tak banyak perubahan berlaku di situ. Mengekalkan chemistry dan juga champions winning mentality daripada season lepas. Kalau tengok daripada segi goal scoring burden yang kita nampak memang spread evenly dan spread nicely untuk ke semua dalam squad Leverkusen yang kita nampak. Season lepas macam contoh season lepas yang paling tinggi sekali penjaring untuk Bundesliga, penjaring untuk Liga ialah Victor Boniface dengan hanya 14 gol. Kemudiannya Florian Wirtz dengan 11 gol, Grimaldo 10 gol, Frimpong 9 gol, Patrick Schick 7 gol. So spread nicely throughout the whole squad. Macam musim lepas, apa yang kita nampak ialah Xabi Alonso cuba maximizing control dan juga cuba dominate lawan dengan menggunakan possession. Manakala untuk musim ni pula nampak sikit perubahan di mana Leverkusen cuba untuk bermain lebih direct kan. Kalau ada peluang aja Boniface dan juga belakang tempat Jeremy Frimpong dengan speedster yang mereka ada, Jeremy Frimpong dan juga Grimaldo, Florian Wirtz juga akan buat deep running daripada bawah, beat the offside trap daripada lawan. Ada peluang saja untuk buat long ball, ada peluang saja untuk buat long passes daripada bawah. Memang Leverkusen lebih banyak dan itu dibuktikan juga dengan statistik musim ni, peningkatan sebanyak 13% untuk bilangan long ball Leverkusen. Secara mudahnya Leverkusen ni gunakan bentuk 4-2-4. Piero Hincapié dan juga Mukiela sebagai fullback. Piero Hincapié being one of the player yang aku pinpoint as a successor dan pemain yang kita boleh bawa masuk. Aku actually excited untuk tengok battle dia antara Mohamed Salah dan juga Hincapié ni. Adakah dia capable untuk perform in this big stage lah. So salah satu battle yang aku tunggu-tunggu lah. Dan belah kanan pula siapa yang menjaga kelebaran padang ialah Frimpong. Frimpong di bahagian kanan. Di mana Frimpong ni as a wing back. Season lepas dia banyak main wingback, tapi untuk season ni banyak dilepaskan straight away untuk menjadi sort of like winger lah. Satu position yang sama dia bermain ketika mana bersama dengan Netherlands lah. Di bahagian kiri pula banyak berlaku rotational. Victor Boniface, Florian Wirtz dan juga Alejandro Grimaldo. Ketiga-tiga pemain ni kebanyakannya akan berubah-ubah peranan. Salah seorang akan be the width holder so that the width can stretch the backline of the opponent. So wajib salah seorang akan menapak, akan stay dekat wide dan kedua pemain lagi akan masuk pula interchange role di antara ketiga-tiga pemain ni. Dan peranan Florian Wirtz aku rasa yang menarik untuk kita tengok. Dia akan drop deep membantu build up dan dalam masa yang sama juga membuat overload 3v2 ataupun 4v2 di bahagian tengah tu. Kadang-kadang juga kita boleh nampak Victor Boniface juga turun ke bawah alongside Florian Wirtz so that box midfield ataupun 4 pemain di bahagian tengah terhasil dan terjadilah overload di bahagian tengah. A few promising pattern of play yang digunakan oleh Leverkusen yang mungkin akan menyusahkan Liverpool seperti mana Brighton menyusahkan Liverpool. Granit Xhaka dia banyak turun sebagai left centre back. Dan apabila dia turun ke left centre back tu, tak sober pula akan merenggang ke kiri. Seterusnya Hincapié pula akan ditolak naik ke atas. Ada extra man ataupun ada plus one pemain ketika build up oleh Leverkusen. Jadi daripada situ Leverkusen mampu gerakkan bola dan manipulate the pressing of the opponent. Dengan situasi off the ball Liverpool yang tak berapa cantik sekarang ni, kemungkinan akan berlaku situasi sekali lagi menentang Brighton kan. So Liverpool memang kena berjaga juga dan juga kena berdisiplin mengekalkan position dan juga mengekalkan compactness di bahagian tengah. Untuk aku rasa kelemahan Leverkusen yang aku nampak untuk season ni ialah kalau tengok kepada overall goal yang dibolosi oleh Leverkusen setakat ni, kita nampak yang tak sober dan juga Jonathan Tah mempunyai kesukaran untuk membuat channel defending ataupun cover the wide area kan. Kita nampak apa yang kita nampak Ibo Konate membuat dengan mudah untuk season ni. Ibo Konate wide coverage area, wide spaces dekat belah kanan tu dia boleh tapau secara mudahnya, dia boleh membuat coverage yang banyak. Jadi untuk Jonathan Tah dan juga tak sober, kelemahan wide channel defending tu benda-benda yang sangat-sangat ketara. Untuk pemain Leverkusen yang paling bahaya pula tak lain tak bukan Florian Wirtz. Bro, this player
is a magical player. Aku bila tengok dia tu kan, dia salah seorang pemain yang bila hang tengok tu hang rasa macam wow, this is what football is about kan. Hang tengok kepada cara dia buat sentuhan, cara dia beat player, cara dia take on, drop deep, kemudiannya receive the ball dan buat turning tu, hang nampak yang dia pemain yang very very in demand, pemain yang sangat jarang daripada segi profiling dah. Dan actually bila tengok kepada transfer yang sekarang ni makin lama makin dengar, Real Madrid akan kutip dia untuk mengisi kekosongan kuota Jerman ni apabila Toni Kroos sudah bersara. So dia ni nampak macam 100% Madrid bound lah, dengan status dia sebagai salah seorang pemain muda terbaik dalam dunia. So kenalah dengan Galacticos yang dimahukan oleh Florentino Perez. Jadi daripada segi aku rasa peranan dia berubah sikit untuk musim ni. Daripada heatmap kita nampak Florian Wirtz lebih berfokus di bahagian kiri berbanding dengan season lepas, di mana dia lebih spread evenly di antara kiri dan kanan, dan peranan merah di bahagian heatmap tu nampak lebih kepada left half space. Pada statistik saja, ni tengok kepada statistik pun kita dah boleh nampak yang first kali sentuhan per 90 minit ataupun sentuhan untuk setiap match dia bertambah daripada 76 naik kepada 86.2. Jadi untuk setiap match dia bertambah 10 sentuhan. Itu membuktikan yang sekarang ni Leverkusen dia banyak meletakkan Florian Wirtz ni di tempat yang berbahaya dan di tempat yang hampir dengan penalty box Leverkusen, so that dia boleh menebuk dan juga membuat bahaya untuk lawan. Dia punya jumlah take on ataupun jumlah dia gelintir player tu setiap per 90 minit ataupun setiap match dia buat minimum 6 kali take on lah. Dan benda tu ialah benda yang konsisten. Season lepas sama, season ni pun numbers yang sama. So Liverpool kena berjaga-jaga lah. Apabila dia dapat bola tu, dia always buat half turn. Dan apa yang kita nampak sekarang ni Gravenberch buat lah. So dia dengan dia punya fizikal dia yang begitu kecil, kita nampak yang dia mudah untuk melepaskan diri daripada pemain-pemain kita giant, Ibu Konate dan juga Van Dijk di belakang tu. So daripada segi jaringan pun peningkatan di mana season lepas dia menjaringkan setiap 216 minit dia menjaringkan gol. Untuk season ni menurun kepada 186 minit. Jadi apabila sentuhan banyak berlaku di bahagian Far United, lebih banyak peluang dia jaringkan gol lah. Dengan match ni ialah match Champions League, that famous night at Anfield. Aku yakin yang crowd kali ni sekali lagi takkan mengecewakan macam menentang Brighton itu. So aku expect untuk Liverpool menang actually. Menang tetapi dengan jumlah margin yang mungkin sikit, 2-1 ataupun 3-2. So prediction aku 3-2. Aku letakkan tolong letakkan komen dekat bawah so that kita boleh tengok siapa yang teka betul, siapa yang tembak betul. Setakat itu saja video aku kali ni. Hope you guys enjoy. Jangan lupa subscribe, share dan komen video ni. Thank you. Assalamualaikum.